Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terlebih dahulu cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama untuk Google Meet pada pagi ini untuk kelas matematik. Cikgu gabung dua-dua kelas sekali, kelas 4 elit 2 dan 4 elit 5. Cikgu nampak ada Fauzan, ada Akila, ada Risha, Audrey, Daris, Ijoil, Wafiq, Rauf, Mia, Nur Aim, Hani, Nur Arisha, Nur Najiha. Siapa pakai nama awak Dogo tu? Type nama kamu di chat sana. Dan siapa yang pakai nama Zubaidah tu? Kalau kamu pakai akaun yang bukan akaun kamu sendiri, maksudnya nama orang lain akan terpapar di sana. Type nama kamu di chat sana. Okey. So, seperti biasa, terlebih dahulu cikgu mau tanya kabar dulu. Semua sehat kah? Sehat. Sehat. Sehat, cikgu. Alhamdulillah. Oh, waktu doyok tu Nur Naziha, okey. Okay, sekali lagi cikgu ingatkan kalau ada kamu dapat guna akaun sekolah sebaiknya guna akaun sekolah. Kamu tengok macam si Fauzan pakai tu, si Wafiq, Ikmal, Nurhani, tu semuanya pakai Nur Najiha, semua tu pakai akaun sekolah, ada MOE di belakang dia. Okay. Oh, Muhammad Firdaus. Okay. Alright. Okay. So, Alhamdulillah kalau semua sihat. Terlebih dahulu cikgu ambil gambar dulu. Buka kamera kamu. Cikgu ambil gambar dulu. Supaya bagi tengok kawan-kawan kamu di grup dulu. Okey, buka kamera. Semua buka kamera. Cikgu, kejap saya keluar dulu betulkan nama. Okey. Saya pakai mama saya punya salah. Alright. Okey, buka kamera semua. Cikgu nampak muka si Audrey, si Naim, si Wafiq, Ijoil, si Daris. So cikgu punya kamera laptop dah dapat. Ini kamera yang ini saya baru kau boleh nampak muka cikgu. Okey. Alright, semua ready? Cikgu ambil gambar. Cikgu guna background. Ya, cikgu guna background. Ini yang cikgu pakai iPad satu ni sebab senang untuk cikgu menulis menerang nanti. Okey, buka kamera. Cikgu nampak muka Semia. Okay, ready? Saya pandang kamera. Ready? 1, 2, 3. Alright. Sekejap cikgu post di grup dulu supaya kawan-kawan kau nampak dia pun boleh ikut sekali. Okey. So, tanpa membuang masa kita akan mulakan seperti biasa. Kita mulakan dengan jadual sifir terlebih dahulu. Okey, semua ready? Kalau ready, type di chat sana. Ready, bebek. Okey. Alright, semua ready. Bagus. Okey, kalau semua sudah ready, kita mulakan. 3 minit bermula sekarang. Buat kemas-kemas Jujur sebab cikgu tidak nampak kamu di rumah masing-masing. Okey, siapa yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah buat jadual sifir. So, teruskan buat jadual sifir. Okey, kalau siap tengok masa di skrin sana. Okey, sekali lagi yang baru masuk. Selamat datang, kawan-kawan kau tengah buat jadual sifir. So, teruskan.
Okay, lebih kurang seminit lagi. Siap. Okay, good. Okay, 15 saat. Alright, okay, cukup 3 minit. Yang belum siap teruskan. Yang belum siap teruskan. Yang sudah siap ready kita semak terus. Gunakan pen kalau ada pen. Pen merah ke, pen biru ke, pen hitam tak kisah. Kalau tiada pen pakai pensel. Yang belum siap, bila siap tulis masa kau 3 minit lebih ya. Siap. Okay, good. Yang siap semak. Siap. Tengok paparan di screen tu, semak kamu punya jawapan dulu. Selepas itu juga akan pilih 2-3 orang punya jadwal sipir untuk cikgu tengok. Okey, yang baru masuk kawan-kawan, kau baru selesai siapkan jadual sipir. So, yang baru masuk buat jadual sipir dulu. Okey, yang sudah siap, semak. Okey, berapa orang yang betul semua? Tekan butang raise hand tu. Okey, Hani, Daris, Good, Rauf, Akila. Siapa pakai nama Zeno Sky tu? Type nama kamu di chat sana. Okey, cuba kamu tengok 2-3 orang punya. Mia, Carmila. Bagi tengok kamu punya jadual sipir. Buka kamera. Okey, wait. Alright, sekejap. Jangan kasih gerak Mia. Semula-semulanya. Okey, alright. Cantik ah. Mia buat kemas. Bagus. Okey. Besar dia punya kotak tu. Okey, good. Okey, satu lagi cuba kamu tengok. Daris. Tengok kamu punya jadual sipir, Daris. Atas sikit, Daris. Angkat sikit ke atas. Okey. Depan sikit. Alright. Okey. Okey, good, Daris. Bagus. Okey, satu orang lagi cuba tengok jadual sipir dia. Cuba mau tengok jadual sipir Hani Zahra. Kita tengok di skrin. Buka kamera. Okey, bawah sikit. Okey, sekejap. Kabur dia nampak Hani. Angkat sikit ke belakang kamera kau Hani. Okey, masih lagi juga nampak kabur. Okey, tapi juga nampak kotak tu. Okey, good. Bagus Hani. Alright. So yang lain yang cikgu tidak nampak tu pastikan kau buat kemas-kemas ah. Sekali lagi cikgu beritahu jadual sipir ni adalah kunci ataupun tunjang jantung dalam matematik. Kalau kau tidak hafal sipir, so jadual sipir ni adalah penyelamat kamu. So pastikan kau praktis jadual sipir ni dan sepatutnya kau sudah cukup mahir sudah. Kita sudah buat daripada awal tahun lagi hari itu. Sekarang masuk bulan 8, sepatutnya kau sudah boleh buat di bawah 3 minit. Mana-mana yang masih tidak sempat ataupun tidak dapat buat di bawah 3 minit, kau kena praktis lagi ya. Okey. So kita tidak tahu jadi atau tidak buka sekolah. Kalau lepas buka sekolah nanti memang cikgu akan tengok betul-betul satu persatu macam mana kau buat jadual sipir tu. Okey, yang sudah boleh buat di bawah 3 minit, kau kena target masa di bawah 2 minit lagi. Dan yang paling kau betul-betul kalau kau boleh buat di bawah 1 minit tu maksudnya kau betul-betul mahir sudah. Okey. So cikgu juga galakkan kau hafal. Kalau kau boleh hafal sipir sangat baik untuk kau hafal. Kalau tidak boleh hafal, cukup sebenarnya sudah
kau sudah pandai buat jadual sifir dan kau tahu macam mana mau guna. Boleh kau pakai sudah. Okey? Okey. So kita teruskan kepada kita punya aktiviti yang kedua. Okey, kalau tidak ada soalan pasal jadual sifir. Okey, yang belum siap tu nanti kau sambung balik. Okey, kita pergi kepada kita bincang sikit soalan yang baru-baru kita buat ni, latihan yang cikgu baru bagi hari Rabu tu, topik darab wang. Okey, semua buka muka teks muka surat 48 tu. Okay, kita akan bincang sedikit soalan pasal terus kita semak. Kalau boleh gunakan pen kalau ada pen. Terus semak kalau betul tandakan right. Kalau salah seperti biasa buat pembetulan. Tidak suara. Cigo, tidak suara. Hello, enggak dengar suara cikgu? Ya, tadi tidak. Sekarang? Baru ada. Kenapa enggak dengar? Padahal cikgu punya mic on je pun. Allah. Pendak cikgu
Penat cikgu membebel tak kau dengar. Okey, type di chat ya kalau tidak dengar suara. Sekarang dengar suara cikgu? Dengar. Okey, alright. Okay. Sampai mana suara? Dengar, cikgu. Okey, good. Okey, tutup mic. Kalau tidak tak dengar, bagi tahu type di chat sana. Okey. Sorry kalau nak dengar tadi. Cikgu pun tak tahu kenapa dia tidak dengar. Okey, sekarang masih dengar type di chat sana. Okey, dengar Okey. Sorry. Apalah perkataan yang kamu dengar cikgu cakap tadi? Hello. Apa? Tiada. Tiada. Last perkataan cikgu cakap tadi, tiada kau dengar apa-apa? Tiada. Okey. Waktu cikgu terang pasal duit tu pun tiada kau dengar? Tiada. Allahu Akbar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. So, cikgu terangkan balik. Sekarang ni mata wang yang kita gunakan, kita masih guna maksudnya duit kertas ataupun duit shilling. Tapi untuk masa akan datang, cikgu ada explain tadi. Untuk masa akan datang, kemungkinan besar sekali kita tidak pakai sudah mata wang pakai begitu. Kita guna panggil mata wang digital sudah. Alright? Okay. So, kita teruskan kepada operasi darab dalam wang. Wang ni antara topik yang sebenarnya sangat seronok belajar sebab duit ni kita pakai hari-hari. Jadi, kalau kau tidak pandai pasal duit ni, senanglah kau kena tipu nanti. Okay. Kalau orang yang tidak tahu macam mana guna duit ni ataupun sistem duit ni, sayang. Dan cikgu ulang tadi, cikgu ada bagi explain tadi sebenarnya. Panjang lebar, cikgu bagi tahu. Operasi asas dalam matematik tambah tolak bahagi darab ni digunakan dalam semua topik matematik yang lain. Sampai ke sekolah menengah, sampai ke peringkat universiti nanti. Jadi, kalau kau tidak pandai menambah, menolak, mendarab atau membahagi, agak sukar untuk kau kuasai topik-topik lain dalam matematik. Sebab itu adalah asas dia. Okay? So, biasanya murid dia tidak ada masalah untuk operasi tambah dengan tolak. Selalunya bila sampai operasi darab dengan bahagi ni, dia jadi krik-krik. Okay. So, cikgu tunjukkan balik tadi. Perkara pertama tadi cikgu bagi tahu perkenaan dengan cara menulis RM. Okay, RM mesti ditulis dengan huruf besar. Okay, RM ni mesti ditulis dengan huruf besar. Okay, tidak boleh tulis dengan huruf kecil begini. Kalau kau tulis RM begini, salah. Ini cara yang betul tulis RM. Yang kedua, nombor pertama yang kita tulis selepas RM mesti dekat dengan M tu. Contoh RM RM1 begini. Bukannya kita tulis RM RM1-nya jauh begini. Salah. Ini salah cara menulis. Ini cara yang menulis yang betul. Alright? Okay. So, itu cikgu terangkan secara asasnya tadi. So, cikgu nampak ramai lagi yang tidak tahu macam mana cara menulis yang betul. Okay. So, kita pergi kepada soalan di sini. Tadi cikgu terangkan dua operasi dalam matematik, iaitu tambah dan juga darab. Kita boleh ubah susunan nombor itu. Contoh, 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1, tetap jawapannya sama dengan 3. Kita boleh ubah kedudukan dia. Dalam darab pun sama. 3 darab 2 sama dengan 6. Kita terbalikkan, 2 darab 3 tetap dapat dengan 6. Okey? Tapi untuk operasi tolak dan juga bahagi, tidak boleh kita terbalikkan kedudukan nombor tu. Contoh, 10 tolak 5 sama dengan 5. Tak boleh terbalikkan 5 tolak 10. Mana ada jawapannya? Ada jawapannya negatif 5. Ini kau akan belajar nanti tingkatan 1 nanti. Ada panggil integer. Okey, ataupun operasi bahagi. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Kita tidak boleh terbalikkan 2 bahagi 10 dapat 5. Tidak akan dapat. Okey. So, untuk operasi darab ni, selalunya bila kau jumpa soalan begini, pastikan selalu biasakan untuk letak nombor besar di atas. Okey, cikgu bagi cara yang paling basic dalam mendarab dulu. Okey, Rauf tadi angkat tangan, dia cakap dia tidak mahir sangat lagi untuk operasi darab ni. Okey, asas dalam kita buat darab, dia panggil kita buat dalam bentuk lazim. Okey, selalunya kita akan tulis nombor besar di atas. So, dalam kes ni, RM 7,039. Darabnya kita akan letak di sini. Ada juga murid dia letak darabnya di sini. Tiada masalah sebenarnya darab tu mau letak di mana. Tapi selalunya, elakkan dia berada dalam kawasan ni. Sebab nanti kau akan keliru. Kawasan sini, elakkan dia berada di sini. So, biasakan biar dia berada di tepi sini. Okey. So, barulah kita darab dengan 5. 5 ni pun sebenarnya tak kisah kedudukannya di mana. Kadang ada yang tulis, kadang kita tulis 5 tu berada di kawasan sini, di bawah 9. Tapi boleh juga kau tulis 5 di sini, tak ada masalah. 5 di sini pun tak ada masalah. Tapi dia tidak akan kemas, nak cantik nanti masa kau tulis. Nanti kau sendiri pun akan pening. So, cikgu galakkan bila tulis nombor dia, yang berdarab letak di bahagian belakang sekali. Selari ataupun sebaris dengan nombor yang di hujung sekali. Okey, barulah kita darab seperti biasa. Gunakan sifir 5. Di sinilah fungsinya kita guna jadual sifir. Bila kau ada jadual sifir, kau tidak perlu sudah untuk hafal ataupun kira pakai tangan kau, menyanyi lagi. Terus tengok jadual sifir.
Okey, 5 darab 9 berapa? Type di chat sana ataupun buka mic sekejap. 5 darab 9 berapa? 45. Okey, good. 45. So bila kita tulis 45, ada murid dia terus tulis begini 45. Kenapa begini? Betul kan ni kalau buat 45 begini? Salah. Salah, betul. Yes, betul. Okey, so cara yang betul bila kita tulis jawapan dia 45, cara yang paling tepat adalah kita tulis 5-nya dulu, nombor belakang, 4-nya barulah kita naikkan di atas 3. Ini cara dia. Tengok betul-betul lah. Siapa yang tidak mahir mendarab, cuba buat cara yang paling basic ni juga tunjukkan. Okey, so 45. Okey, naikkan di atasnya. Lepas tu baru darab nombor kedua. 5 darab 3 berapa? Tengok jadual sifir kamu. 5 darab 3? 15. Yes, 15. 15 bukan terus tulis jawapan 15 lah sebab di sini ada 4. So kita tambahkan 4 ni. 15 tambah 4 sama dengan 19. Yes, 19. Good. So 9 di bawah, baru 1 naik di atas kosong. Begitu. So 5 darab sifar sama dengan 0. yes. Apa-apa yang darab dengan kosong dia akan jadi kosong, atau apa-apa nombor yang darab dengan sifar dia akan jadi sifar. So 5 darab sifar. So tambah 1 ya terus turun 1. So yang terakhir 5 darab 7 sama dengan 35. yes, 35. So jawapannya, ini jawapannya masih salah. Kalau kau tulis jawapannya begini 35.195, ini salah. Okey, apa yang kita perlu tambah yang terakhir? Apa yang kita perlu tulis? RM. Yes, good. Mesti tulis RM dia. Kalau kau tidak tulis RM-nya ni, walaupun kau sudah kira betul, otomatik jawapan kau adalah salah. So jawapannya adalah RM 35.195. Okey, so right. Kalau betul right. Kalau salah buat pembetulan terus. Terus buat pembetulan sekarang. Jangan tunggu. Okey, cepat sikit. Cikgu bagi masa 10 saat. Okey, setakat ni boleh faham? Siapa yang boleh faham boleh ikut angkat tangan sana. Butang angkat tangan tu. Kalau ada yang mau tanya, kalau tidak faham, type di chat sana. Okey, alright. Okey, Hani boleh ikut. Alright, Arisha, Akila, okey good. Wafiq boleh ikut. Okey good. Saya sudah siap balik. Tanya tak perlu takut. Okey. Alright. Right terus Terus semak jawapan kamu. Okey good. Okey, sudah? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Kita akan pergi soalan nombor 2. 2 darab RM 6.315. Sama macam tadi. Letakkan nombor besar di atas. Duitnya dulu RM 6.315 darab dengan 2. Okey. So kita darab satu-satu. 5 darab 2, 2 darab 5 sama dengan 10. Naik 1, 2 darab 1, 2 tambah 1, 3, 2 darab 3 sama dengan 6. 6 darab 2 sama dengan 2, 12. So jawapannya RM 12.630. Okey, type right jawapan kamu. Kalau betul, pastikan ada jalan kerja. Jika nampak ada beberapa orang yang hantar dengan cikgu, tidak ada jalan kerjanya. Kosong saja tempat tu. Kalau kau tiada tulis jalan kerja, salah sebenarnya. Dalam matematik sebenarnya paling penting bukan jawapan. Jawapan tu tekan kalkulator pun boleh dapat. Tapi yang paling penting dalam matematik adalah kau mesti tunjukkan jalan pengiraan. Macam mana kau dapat jawapan tu. Okey, sebab markah akhir tu, jawapan tu, kalau kau bagi jawapan saja itu hanya satu markah saja. Jalan kerja ni lagi banyak markahnya daripada jawapan. Kadang-kadang kalau pemeriksa, kalau kau jumpa pemeriksa ataupun guru yang strict, dia tidak akan bagi. Dia akan bagi kosong saja tu jawapan kau. Walaupun jawapan kau betul, tiada jalan kerja, otomatik dia akan bagi salah juga. Sebab dia tahu mungkin kau tiru kawan kah, mungkin kau tekan kalkulator kah. Okay. Kalau saya kena muat, so kita pergi soalan nombor ketiga. 7 tu nombor muat. Sorry, nombor 7 kau dah muat. Apa maksud kau nombor 7 muat? Jalan kerja tu nak muat. Kena buat kecil. Kasih tulis jangan terlalu besar lah Firdaus. Jangan terlalu besar sangat. Kasih kemas sikit. Okey? Okey, kita pergi soalan nombor 3. Ini cikgu baru tunjukkan kaedah yang paling basic nanti di hujung nanti cikgu akan tunjukkan lagi satu kaedah yang cikgu pernah tunjuk sebelum ni. Dia panggil sebagai kaedah lattice. Untuk kita mengira dalam operasi darab ni pun sebenarnya kita boleh guna kaedah tu. Okey? So soalan yang ketiga, 13 dalam RM 4103. Ini pun sama. Okey, kita tulis nilai duitnya di atas dulu, 4103. Ini darab 2 digit So ingat bila darab 2 digit ni kita kena buat 1/1.
Okey, pertama kita buat nombor 3 dulu. Okey, kita darab nombor 3 dulu. Jangan sekali 2, okey? Kita buat nombor 3 dulu. 3 darab 3 sama dengan 9. 3 darab sifar sama dengan sifar. 3 darab 1 sama dengan 3. 3 darab 4 sama dengan 12. Selepas tu barulah kita buat nombor 1. Darab 1. 1 darab dengan 3. Ini cara yang tulis ni. Banyak yang salah. Bila dia tulis 1 darab 3, dia tulis 3 tulis sini. Betul ke tidak kelas? Salah. Salah. Sepatutnya 3 tu berada di mana? Di bawah kosong. Sepatutnya 3 Bawah berada di mana? sifar. Di bawah kosong. Yes. Yes, betul. Sepatutnya 3 tu bukan berada di situ. Sepatutnya 3 tu 1 darab 3. Sepatutnya 3 tu berada di bawah sifar. Okey. So 1 darab sifar. Sifar. 1 darab 1. 1. 1 darab 4. 4. Ini cara yang betul. Dan biasakan kalau ada nombor kosong di belakang begini. Di belakang 3 tu tiada nombor kan? Letakkan sifar di sini. Supaya kau tidak keliru. Okey. Barulah kita tambah. Kita tambahkan. 9 tambah sifar. 9. 3. 3, 2 tambah 1, 3, 4 tambah 1 sama dengan, 1 tambah 4 sama dengan 5. So, baru kita tuliskan dia punya RM. So, jawapannya RM 53.339. Okey. Setakat ni boleh ikut? Kalau boleh ikut, angkat tangan sana. Boleh jelas kah? Okey, good. Alright. Right terus. Kalau betul right. Kalau salah, terus buat pembetulan. Okey, jangan tunggu. Cikgu pastikan ada buat pembetulan. Untuk yang salah, buat pembetulan. Okay, good. Okay, kita pergi soalan nombor 4. Okay, kita pergi soalan nombor 4. 9 darab RM 7,254.60 sen. Okay. So, seperti biasa, kita susun nombor tu. Letakkan RM di atas. RM 7,254.60 sen darab dengan 9. 9 ni letak di nombor paling hujung sana. Supaya kau senang tengok. Okey, baru kita darab. 9 darab sifar. Sifar 9 darab 6 sama dengan berapa? 9 darab 6? 54. Okey, good. 54. So, 4. Yes. 5 naik di atas 4. Okey. Lepas tu 9 darab 4 sama dengan 36. 36 campur 5 sama dengan 30. Berapa 36 campur 5? 41. Okey, good. 41. 4 naik di atas. 9 darab 5 sama dengan 45. Campur 4 sama dengan? 49. Okey, good. 49. 4 naik atas. 9 darab 2. 18 campur 4 sama dengan? 22. Okey, good. 22. 2 naik atas. 9 darab 7 sama dengan 63. Ini guna jadual sifir. Okey. Tambah 2 sama dengan 65. Alright. Barulah kita turunkan. Di sini ada kosong kan? Ada titik kan di sini. Selepas 2 nombor ni ada titik. So, turunkan titik. Di sini selepas 2 nombor juga. Di sini titik dia. So, jawapannya RM RM65.291.40 sen. Alright. Boleh? Dapat? Okay, kalau dapat ikut, tekan angkat tangan sana. Dapat faham ke yang ini? Ini bezanya dengan 1, 2, 3 adalah dia ada sennya saja. Cara mendarabnya tetap sama. Okay, terus right. Kalau betul, terkasih right. Kalau salah, terus buat pembetulan. Okay, kita pergi soalan nombor 5. Okay, kita pergi soalan nombor 5. 38 darab dengan RM 840 ringgit 90 sen. Okey, sama macam tadi. Kita buat dia punya nilai duit dulu di atas. 90 sen darab dengan 38. Okey. Alright, kita buat satu persatu. Kita buat darab 8 dulu. 8 darab sifar, 9 darab 8, 72. Naik 7. 8 darab sifar, turun 7, tambah 7. 8 darab 4 sama dengan 32, naik 3. 8 darab 8, 64, tambah 3 sama dengan 67. Okey, selepas tu barulah kita darab dengan 3 punya pula. 3 darab sifar, 9 darab 3, 27. 2 naik atas sini. 3 darab kos sifar, turun 2. 3 darab 4 sama dengan 12. 12 naik 1.
3 darab 8 sama dengan 24 tambah 1, 25. Okey, barulah kita tambahkan. Okey, letakkan di sini sifar di belakang ni supaya kau tidak keliru. Baru tak turun sifar 2, 7 tambah 7, 14 naik 1. 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. 7 tambah 2, 9. 6 tambah 5, 11. Naik 1, 1 tambah 2, 3. Lepas tu jangan lupa turunkan titiknya untuk nilai sen dan tambahkan RM di hadapan. So jawapannya adalah RM RM31,954.20. Boleh? Faham kan ni kelas? Baik, terus Okey, setakat ni soalan 1 sampai 5. Okey. Siapa yang betul semua angkat tangan? Okey, Hani betul semua. Okey, Kri betul, Nia betul, Fakir betul semua, bagus. Okey, yang salah 1. Okey, Rika betul semua, bagus. Yang salah 1? Yang sudah angkat tangan turun tangan balik ya. Yang salah 1? Okey, salah 2. Ada 5 soalan so kita bincang. Okey. Alright, ada kita nampak dia visual dengan anu. Okey, salah 3. Okey, salah 4. Salah semua. Daripada soalan 1 sampai 5 kita bincang ni, semua ada salah. Ada? Tiada. Okey, tiada. Bagus. Alright. Okey, kita pergi soalan 6. Okey, soalan 6 ni sangat senang. Kenapa senang? Bila melibatkan pendarapan nombor 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 sampai 1 juta. Yang penting di belakangnya 0,000, tidak perlu buat bentuk lazim. Okey, cikgu tunjukkan. 10 darab RM 2080 macam gini. Tak perlu buat bentuk lazim. Kenapa? Sebab bila darab melibatkan 10 nombornya di belakangnya kosong, ada kosong, okey, kita hanya perlu gerakkan titik saja. Okey, untuk soalan ni macam mana mau buat? Cikgu tunjukkan. Tulis dulu RM 208 RM2080. Lepas tu macam mana kita mau buat? Sebab dia darab 10, so kita letakkan titik dia. Ingatlah semua nombor bulat dia ada nombor titik di belakang sini tapi tidak ditulis. Sebab kalau dia tulis pun tiada maksud titik tu di situ. Contoh RM RM1 sebenarnya ada titik di belakang sini tapi tidak ditulis. Kadang-kadang orang tulis juga supaya senang mau faham RM1 macam ini kan. Tapi kalau sama aja maksudnya dengan dia tulis RM RM1 begini sebenarnya. Ingat semua nombor bulat dia ada titik di belakang dia. Faham? Okey. So bila kita melibatkan darab nombor yang kosong di belakangnya 10, 100, itu saja, bukan yang 20 apa. Ini yang melibatkan yang depannya nombor 1 di belakangnya kosong. Okey. So kita gerakkan titik. Letakkan titik. Lepas tu kita tengok berapa banyak kosong di sana. Berapa banyak kosong dia? 2. Okey, sekarang 10 kan. Darab 10 ada 1 kosong kan? Okey, so kita gerakkan titik. Sebab dia operasi darab, jadi titik ini akan bergerak ke belakang ataupun ke kanan. Ikut bilangan kosong tu. 1 kosong jadi 1 kali bergerak. Sini titik baru dia. So apa yang kita buat? Kawasan yang ada lengkuk tu, sini kita tambahkan kosong. So jawapannya terus dapat RM 20,800. Terus dapat jawapannya. Faham kan ni? Faham. Siapa yang faham ni angkat tangan? Kalau yang tak faham, okey, good. Yang faham bagus. Okey, siapa yang tak faham? Cikgu tunjukkan contoh lain. Siapa yang tak faham? Aku betul. Siapa yang tak faham angkat tangan? Ini tak perlu guna bentuk lazim Contoh soalan yang sama. Okey, tutup mic, Kri. Contoh soalan yang sama, cikgu ubah. Cikgu tulis sini darab 100. Cikgu ubah soalan ni. Cikgu ubah soalan dia 100 darab nombor yang sama. RM 2080. So macam mana mau buat? Sama macam tadi tunjuk yang cikgu tunjukkan. Tulis dulu nilai duit tu 2080. Lepas tu tambahkan titik di belakang. Selepas tu tengok sebab kita darab dengan 100 kan. 100 ni ada berapa nombor kosong di belakang 100? 2. Ada berapa digit? Ada 2. Okey, so 2 kita gerakkan 2 kali sekejap ke belakang. Okey, titik tu 2 kali. 1, 2. Ini titik baru dia. Okey, so di kawasan lekuk tu letak apa? Letakkan kosong. Letakkan kosong. So jawapannya jadi RM 20. Terus dapat jawapannya. Nampak? 208,000 terus. Tak perlu guna bentuk lazim. Boleh? Ini kaedah. Yang melibatkan darab 10, 100, tak kisahlah sampai 1 juta pun sama juga. Gerakkan titik dia saja. Untuk operasi darab, titiknya akan bergerak ke belakang ataupun ke kanan. Untuk operasi bahagi, titiknya akan bergerak ke kiri ataupun ke depan. Alright? Okey. Sama juga untuk soalan nombor 7. Tengok soalan nombor 7.
Terus write tadi tu 10 darab dengan RM 9.453 ringgit 60 sen. Okay, so cara dia macam mana? Sama, tulis dulu RM dia tu. RM 94.060 sen. Sebab dia darab dengan 10, ini tak perlu sudah tambah titik sebab memang sudah ada titik tu sana. So tengok saya ada darab berapa? Sebab dia darab 10. So 10 ada 1 kosong. So gerakkan satu kali siap kosongkan ke belakang. Titiknya tu pindahkan ke sini. So jawapannya terus dapat RM 9536. So dapat jawapan terus 94.536. Kalau mau letak kosong begini pun tiada masalah. Tambah set kosong tiada masalah. Tapi sebenarnya kosong di belakang ni tiada nilai sudah. Jadi tak perlu tulis. Sudah di belakang. Saat ini tiada nilai sudah. Tiada maksudnya apa-apa. Jadi boleh terus jawapan begitu terus. Boleh? Jelas? Jelas. Okey. Jelas. 4.536. Okey, good. So kalau jelas kita buat aktiviti. Okey, setakat ni ada soalan. Siapa yang betul semua? 7/7 dia betul semua. Okey, good. Okey, tulis jawapan kamu kalau betul semua, tulis di atas 7/7. Okey, kira berapa kau betul per dengan 7. Tulis di atas buku kamu tu. Kalau berapa kau betul, tulis berapa kau betul. Alright. Okey, kalau semua. Okey, setakat ni ada soalan mau tanya? Kalau sebelum kita masuk kepada aktiviti, kita mau buat aktiviti, kita mau buat quizzes. Ada soalan? Ada yang mau tanya soalan? Boleh type di chat sana. Okey. Alright, kalau okay, kalau tiada soalan semua ready? Tiada, cikgu. Ada Cikgu mau kau ready kau punya. Okey, cikgu mau kau ready untuk alat mengira sebab soalan yang akan kita buat selepas sekejap lagi adalah soalan yang melibatkan kau kena buat pengiraan. Oh, cikgu lupa. Okey, cikgu mau tunjukkan satu lagi kaedah. Sebelum cikgu lupa, ini kaedah bentuk lazim. Cikgu mau tunjukkan satu lagi kaedah. Okey, contoh. Kita pergi soalan nombor 1 tu, cikgu mau tunjukkan satu kaedah. Nombor 1 tu punya soalan 5 darab. Ini satu kaedah lain. Yang tadi tu cikgu tunjukkan adalah kaedah biasa ataupun kaedah dipanggil bentuk lazim. Satu lagi kaedah dalam matematik yang kau boleh gunakan adalah dia panggil kaedah lattice. Cikgu sudah pernah ajar ni kaedah lattice di dalam kelas. Okey, dia panggil kita pakai kaedah kotak-kotak. Ini pun boleh sebenarnya kau gunakan dalam matematik untuk pengiraan penting operasi jarak. So untuk soalan ni tengok nombor ni. Cikgu tunjukkan dia ada 4 nombor, di sini ada 1 nombor di darab. So kita sediakan kotak, satu kotak saja begini. Okey, lepas tu kita bahagikan 4 bahagian. 1 2 3 4. Okey, lepas tu kotak tu kita buat dia punya garisan begini. Tapi kau kena buat pakai pembaris Kena buat selari, kemas. Barulah kita tulis dia punya nombor 7.039 darab dengan 5 tu di sini. Okey, lepas tu kita isi darab satu-satu. 9 darab 5, 5 darab 9, 45. So, 45. 5 darab 3, 15. 5, 1. 5 darab sifar, sifar. Jadi, sifar, sifar. 5 darab 3, 7 darab 5 sama dengan 35. Lepas tu kita tinggal tulis jawapannya, kita kira sengit. Sengit dia maksudnya menyiring. Sini 5, so 5. Lepas tu, sini 4 tambah 5 sama dengan 9. 1 tambah sifar sama dengan 1. Sifar tambah 5 sama dengan 5. Sini 3. So, jawapannya jadi RM 35.195. Ini kaedah kedua yang kau boleh pakai dalam pengiraan mendarat. Pun boleh sebenarnya. Okey, jelas kan ni? Boleh faham tak kaedah ni? Siapa yang biasa guna kaedah ni? Selain kaedah bentuk lazim, siapa yang pernah guna? Angkat tangan. Tengok berapa orang yang biasa pernah guna. Okey, good. Alright. Okey, bagus. Yang pernah guna bagus ini antara lain kaedah. Walaupun benda ni ada juga ditunjukkan, tapi kebanyakannya kita guna kaedah bentuk lazim biasa. Tapi ini salah satu kaedah untuk mengelakkan kau buat pengiraan salah. Ini pun bagus sebenarnya. Cikgu sangat galakkan ni kalau kau tidak mahir guna kaedah bentuk lazim biasa, gunakan kaedah lattice ni untuk buat pengiraan. Alright? Okay. So kalau ready, sekejap lagi kita akan buat untuk quiz operasi darab, quizzes. Okay. Sediakan kau punya tempat mengira. Kalau boleh mengira tu kira di bukuan tu lah, paling senang. Di buku jadual sifir tu. Alright. Sekejap.
Wait. Okey. Tutup mic tu. Yeah. Okey, sekejap lagi cikgu akan kongsikan link dia di chat sana. Okey, kita mau main okey, cikgu bagi cadangan mau main apa ni? Kita buat aktiviti guna team ke ataupun individu? Normal tanpa tim. Okey, kita buat team. Tim. Okey, kalau tim kita tengok berapa orang sini ada lebih kurang. Sekejap kita tengok berapa orang sudah 9. Okey, 4 dalam 4. Okey, kita buat dalam 4 kumpulan tim. Okey, tutup mic. Tutup mic. Okey, semua masuk. Kejap lagi kita post link dia, okey. Tu ada link di chat sana. Masuk, tulis nama betul kamu dengan kelas. Okey, soalan ni memerlukan untuk kau kira. Dia tidak boleh kau main tembak saja. Tidak boleh. Sebab soalan ni memang kau kena kira. Kau tidak boleh congak. So, gunakan kau punya jadual sifir. Kalau boleh, guna buku jadual sifir tu untuk mengira di sana terus. So, kau boleh tengok jadual sifir terus. Sepatutnya ada 17 orang semua. Sekarang cikgu nampak baru ada 10 orang, 11 orang masuk. Siapa yang tidak pakai nama, betul-betul cikgu remove. Okey, tim ni kalau kau kena masuk. Sebab kalau sudah mula, kau tidak boleh masuk sudah. Dan yang kedua, kalau kau terkeluar semasa aktiviti ni, permainan, kau tidak boleh masuk sudah. Okey. So, pastikan. Okey, ada 13 orang sudah cikgu nampak. Ada lagi 4 orang belum masuk. Okay, cikgu akan shuffle nanti balik ahli tu. Okay, siapa lagi belum masuk tu? Baru 13 orang, 14 orang juga nampak. Sepatutnya ada 17 orang semuanya. Sebab dalam chat ni 20 orang juga nampak. Tolak cikgu 3. Jadi 17 sepatutnya dalam sana. Sekarang baru ada 14 orang. Siapa yang belum masuk? Sekali lagi yang belum masuk tu tengok link di chat tu. Tekan tu. Terus masukkan nama kamu. Nama dan kelas kamu. Okey, 15 orang. Ada 2 orang lagi. Cepat. Come on. Cepat sikit. Ini ada 10 soalan juga masih masa dalam lebih kurang 10 minit juga. Okey, ada 15 orang sudah. Ada 2 orang lagi. Siapa lagi 2 orang belum masuk? Come on. 2 orang lagi. Okey. Cikgu tak dapat tekan. Tekan saja link tu sayang. Rauf, kau tekan saya tu terus dapat masuk tu. So, kawan-kawan kalian lain dapat masuk tu. Okey, 16 orang. 1 orang lagi last sekali. Rauf tu kali tak dapat masuk. Okey, dah apa? Yang tak dapat tu dapat nanti cikgu akan bagi juga ni sebagai latihan tambahan untuk kawan-kawan kau yang tidak dapat buat sama-sama. Nanti kau cuba buat balik. Okey? Alright. Okey, kau tengok saja soalan nanti. Cikgu akan bagi paparan soalan terbalik nanti. Kau kira manual saja. Tapi kau tidak boleh jawab sama-sama kawan-kawan kau yang lain lah. Okey, cikgu shuffle balik ahli ni. Okey, semua ready? Kalau ready, type di chat sana. Cikgu shuffle dulu. Alright, cikgu shuffle 2 kali. Ready, cikgu. Buat betul-betul lah sebab ini adalah aktiviti berkumpulan. Kau akan mempengaruhi kau punya markah di kumpulan. Tim
Soaring Penguins, Daris, Aim, Firdaus, Hadi, Tiny Wells, Nur Arisha, Ahmad Fauzan, Joel Audrey, British, Banis Akila, Hani, Wafik, Putri Mia, Floating, Kri, Erika, Nur Arisha, Nur Najiha. Ingat kalau kau buat tidak jawab dengan betul-betul, kau akan mempengaruhi markah kumpulan kau. Kira bagus-bagus, boleh gunakan jadwal sipir, tapi tidak boleh guna sipir yang di belakang tu. Okey, kita mulakan 10 minit bermula sekarang. Kira betul-betul. Jangan terburu-buru. Tengok, baca soalan betul-betul. Okay, soalan 1, Rauf. Kau tulis di buku saja. Kira sendiri. Soalan 1, RM10 darab RM433. Soalan 2, RM10 darab RM6.578.60. Kira betul-betul lah. Bukannya kau terus jawab hentam. Macam kenapa ada soalan yang salah? Kira. Bukannya kau boleh hentam. Tengok betul-betul soalan tu. Soalan 3, RM4.90 darab 20. Soalan 4, 9 darab RM3.192.85. Soalan 5, dah suruh hitung harga untuk 23 buah drone tu. Harga satu drone RM2.900. Soalan 6, 65 darab RM437.20. Soalan 7, kira, bukannya kau terus hentam. Kalau kau salah, kau mempengaruhi markah kumpulan kau. 34 darab RM143.90. Soalan 8, 95 darab RM117. Soalan-soalan ni kau tidak boleh congak. Kau mesti buat kaedah bentuk lazim, kira. Baru kau boleh dapat jawapan yang betul. Cikgu, Ah, saya terkeluar. tak apa. Kalau kau tak keluar, Fauzan, nanti baru kau jawab balik masa aktiviti yang cikgu bos di kelas nanti. Sekarang kau boleh tengok soalan yang cikgu papar di screen tu. Kau kira manual saja dulu. Okey, soalan 8, 8 darab 14.210. Soalan 10, 18 darab 967 ringgit 15 sen. Okey, yang dah dapat, yang terkeluar tu nanti kau jawab balik nanti ya. Okey, sekarang ni masih lagi Bratish Bunny yang leading. Tempat pertama, Floating Pigs tu masih lagi kosong markah kamu tu. Kira betul-betul. Panjang lagi masa. Kita bagi 10 minit tadi kan. Okay, kalau ada masalah, type di chat sana. Kalau ada benda yang tak faham apa, type di chat sana.
Okey, lebih kurang 5 minit lagi. Sekarang masih lagi leading kumpulan British Bunnies dengan markah 16.100 poin ya. Yang kedua Soaring Penguins 11.300. Ranking ketiga sekarang Tiny Whales 8.500. Keempat Floating Pigs 2.400. Setiap jawapan kau yang betul, kau akan memberi markah kepada kau punya kumpulan. Yang salah tiada markah lah, kau tidak membantu kumpulan. So pastikan kira betul-betul. Soalan 1 dan 2 ni pun ada yang salah. Padahal 1 dan 2 ni paling senang. Gerakkan titik saja. Cikgu sudah ajar tadi kan. Yang melibatkan darab 10, gerakkan titik saja. Yang lain kau tidak boleh gerakkan titik. Kau kena darab seperti biasa. Buat bentuk lazim. Ada dengar suara muzik dia kah dengan kamu? Tiada. Okey, tiada. Right. Cikgu buka dia punya muzik pun tak dapat dengar juga, tak apa. Okey, lebih kurang 3 minit lagi. Masih ada masa, banyak lagi masa tu. Kira betul-betul, gunakan jadual sifir. Okey, lebih kurang 1 minit lagi. Cikgu tamat kumpulan berat British Bunnies dengan Soaring Penguins ni mau siap sudah. Tiny Whales dengan Floating Pigs lagi. Masih ada ahlinya yang masih banyak lagi belum siap. Kalau siap, bagi tahu tab di chat sana kalau sudah siap. Okey, 70% betul. 71 sudah naik. Ada 38 orang jawab salah. 91 betul, good. Nombor di atas masih 91 orang jawab soalan betul. Satu soalan orang jawab betul. 38 di masa 38 orang jawab 38 soalan salah. Okey. Cikgu bagi masa lagi 1 minit terakhir. Sepertinya habis masa soal, kita tambah lagi 1 minit terakhir.
Cikgu nampak British Bunny mau siap sudah. Tiny Wells, ahli Tiny Wells, come on. Oke, mau tambah masa lagi kah? Kelas? Oke, berapa orang yang sudah siap semua? Oke, Akila siap, Dari siap, good. Yang lain? Kamu juga nampak masih nih belum sampai habis lagi nih. Baru satu kumpulan yang siap semua nih juga nampak British Bunnies. 3 kumpulan lagi belum lagi siap habis jawab semua soalan. Oke, Wafik siap, good. Oke, Firdaus siap. Kri siap, Mia siap. Alright. Oke, cukup tamatkan ha. Siapa-siapa yang belum siap ataupun dia punya markah saya pasti adalah kurang daripada 50 markah, cikgu mau kau buat balik soalan ini nanti masa kita cikgu akan bagi soalan ini di grup nanti sebagai kerja rumah. Oke, cikgu end quiz nih. Dia tengok kumpulan mana yang betul ataupun kumpulan mana yang memenangi untuk aktiviti kumpulan hari ini. Oke, kita tengok winner dia. Nomor 3 kumpulan Floating Pigs. Tempat kedua Soaring Penguins dan Johan dia adalah British Bunny, Nur Akila, Nurani Zahra, Muhammad Wafik dan juga Putri Mia. Okey, tahniah. Dan tahniah kepada semua juga. Okey, kita tengok dulu individu punya markah. Cikgu boleh cek sebenarnya setiap orang siapa yang jawab betul semua, siapa yang main hentam semua. Okey, Daris betul semua, Hani Zahra betul semua, Nur Arisha betul semua. Oh, Arisha betul semua juga dia tulis. Tapi ada salah satu juga nampak sini. Nur Akila betul semua. Oh, kamu ada dapat nih. Bonus kan? Walaupun dapat 100 markah. Yang lainnya Wafik 90%. Okey. Oh, 100%. Cikgu nampak siapa yang banyak betul salah. Hadi. Hadi banyak salah tu Hadi. 2 soalan yang betul. Jawab semula. Siapa yang markah dia ni di bawah 50% ni cikgu mau Hadi, Kri, Nur Arisha, Erika, Nur Aim. Nanti jawab balik Fauzan dengan Ijol ni terkeluar ni kali. Okey, so nanti pun jawab semula nanti. Okey, cikgu akan post balik soalan ni dan yang lain-lain pun yang masih lagi belum puas hati markah dia, nanti buat semula soalan ni bila cikgu bagi dia sebagai kerja rumah. Okey. Alright. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas, okey, ada apa-apa soalan mau tanya pasal soalan ni? Ada yang susah ke soalannya? Kita tengok soalannya. Ini senang. Ini gerakan titik. Siap ni pun. Gerakan satu titik sekali ke belakang. Terus dapat jawapan 4,330 juga sudah ajar tadi kan. Ini pun gerakan titik satu kali ke belakang ni. Jadi jawapannya RM65,786. Ini pun ada juga yang salah yang lain ni. Kenapa ada yang jawab lain daripada itu? Okey. Alright, yang lainnya ni memang kau kena kira dalam bentuk lazim. Cikgu nampak kalau ada yang soalan yang paling banyak salah. Kita tengok soalan mana yang paling banyak salah. Rata-ratanya atas 50% semua. Maksudnya soalan ini tidak terlalu susah, tidak juga terlalu senang. Sebab rata-ratanya di atas 50% semuanya yang betul. Okey. Okey, so sebelum kita tamatkan kelas hari ini, kita buat rumusan sedikit. Apa yang kita belajar hari ini kelas? Darab uang. Darab uang. Okey, darab uang. Okey. Darab ada berapa uang. kaedah 2. dalam mendarab uang ni? Ada berapa kaedah dia? 2. Bentuk Okey, 2. Yang lazim. pertama, kaedah apa? Okey, good. Bentuk lazim. Yang kedua? Kaedah apa yang kedua? Apa kaedah yang kedua? Okey, kaedah kedua dia panggil sebagai kaedah kotak ataupun biasanya orang istilahkan dia sebagai kaedah letis. Okey, so cikgu harap kau dapat belajar sesuatu. Okey, sebelum tu cikgu, siapa yang dapat seronok ataupun dia dapat belajar sesuatu hari ini? Maksudnya dia lebih faham tentang operasi darab ni, angkat tangan. Tekan butang kat sana. Okey, good. Alright, okey, good. Okey. Okey, thank you. Okey, bagus. Okey, siapa yang langsung tak tahu apa-apa? Apa benda kita belajar hari ini, cikgu? Masak-masak ke ada? Yang bingung-bingung apa benda sebenarnya dia belajar hari ini ada?
Okey, tiada. Firdaus kah? Kenapa masih agak tahan tu Firdaus? Okey. So, kalau ada apa-apa masalah, cikgu mau kamu rujuk balik rakaman kelas ni. Siapa yang lambat masuk tadi ataupun tak sempat buat pembetulan untuk topik darab ni, Hadi. Okey. So, tengok balik rakaman kelas nanti, kau boleh kasih pause balik. Mana-mana yang kau tidak dapat tu, tulis balik pembetulan dia. Boleh? Alright? Okey, jelas? Okey, kalau tiada apa-apa, cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Tahniah. InsyaAllah kalau tiada halangan, kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Pesan sama kawan-kawan kau yang lain. Yang selalu main game Mobile Legend tu dia ada internetnya pula. Tapi bila masuk kelas Google Meet begini, tidak pula keluar dia. Kirim salam sama dia, Cikgu Samsul kirim salam dia. Okey, kalau boleh dapat siapa-siapa yang ada kemudahan internet yang Mama Ayah disediakan di rumah, ada telefon, internet bagus. Kalau guru-guru buat kelas macam gini, tolong ikut. Sebab sekarang ni bukan masa cuti sekolah. Ini adalah hari persekolahan, cuma kita belajar di rumah masing-masing. So, kalau ada peluang begini, inilah peluangnya kau berjumpa dengan kawan-kawan kau, bertengok-tengok kawan-kawan kau, inilah masa dia. Okay? Alright. So, daripada cikgu itu saja. Sebelum kita tamatkan kelas, cikgu mau ambil gambar dulu. So, semua buka kamera. Buka kamera. Duduk bagus-bagus. Cikgu nampak keri rambut kau macam sudah keri panjang sikit sudah cikgu nampak tu. Si Firdaus macam geng cikgu sudah. Cikgu pun botak sebenarnya. Kejap cikgu boleh tengok gambar cikgu. Cikgu pun cikgu lebih suka gambar botak sebenarnya. Senang. Tak payah pakai minyak rambut kan Firdaus kalau pendek-pendek rambut ni. Okey. Semua pandang kamera, duduk bagus-bagus. Jimat kita punya minyak rambut bilang. Okey, duduk bagus-bagus. Cikgu nampak berapa orang sudah, Mia, Erika, Darius. At least kawan-kawan kau pun boleh tengok muka kau. Cikgu nampak muka Hadi. Okey, Altri. Okey, ready? Semua pandang kamera, ready? Okey, peace yo. Okey, ready? 3, 2, 1. Okey. Alright, cikgu akan post gambar ni di grup kelas. Okey. So, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua sekali lagi. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. So, kalau tiada apa-apa persoalan, kalau ada persoalan boleh message cikgu. So, cikgu akan hentikan rakaman sekejap lagi. Kau boleh kalau mau bersembang-sembang dengan kawan kau, boleh gunakan cikgu bagi masa lebih kurang 2-3 minit sebelum cikgu tutup untuk Google Meet. So, cikgu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.